Cikgu L dah hilang pula tiba-tiba. Okay, now sharp pukul 10 pagi. Kita harap Cikgu L akan muncul sekejap lagi. Terima kasih kepada viewer kita yang ke-99. Ada 99 orang dah ada. So hari ni semalam kita ada live more than 400 tak silap. So hari ni hopefully kita can reach more. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan very good morning. Kepada semua viewers kita yang ada di luar sana, cikgu-cikgu, para pendidik yang yang memberi masa untuk belajar. So hari ni ada bersama saya adalah co-host kita. Hari ni saya akan menjadi host untuk siaran ini. Nama saya Cikgu Normi daripada Kuala Lumpur. Saya adalah pengerusi Rumah Kod dan juga mewakili GEG Gombak. Ada bersama kita ialah co-host kita iaitu Cikgu Emiza. Dia tak ada video kat sini. Cikgu Emi mewakili Rumah Kod dan juga GEG Melaka, Bandar Melaka. Okay, so hari ini adalah tujuan kita untuk berkongsi ilmu. Hari ini kita berbesar hati bersama dengan Cikgu L. Saya rasa Cikgu L ni dah jadi macam lebih kurang superstar lah juga di Terengganu. Aduh, jangan macam tu kan. So, kita sangat berterima kasih kerana Cikgu L meluangkan masa untuk berkongsi dengan cikgu-cikgu di seluruh negara berkenaan dengan sedikit ilmu untuk dimanfaatkan oleh cikgu-cikgu waktu cuti ni dan digunakan dengan pelajar. So Cikgu L daripada Negeri Terengganu mewakili GEG Terengganu lah ya untuk presentkan kita tajuknya hari ni. So saya rasa tanpa membuang masa saya terus serahkan. Okay, sebelum tu cikgu-cikgu sepanjang video kita ini, cikgu boleh komen di YouTube, boleh komen sebarang soalan, boleh subscribe, boleh share ya, boleh tanya soalan dan insya-Allah kita akan cuba menjawab soalan-soalan tersebut. So sekiranya cikgu-cikgu tertinggal any step, jangan risau, video kita available. That's why very important untuk cikgu-cikgu subscribe dan juga like dan share kita punya YouTube channel. Nanti boleh tengok ulang-ulang, belajar sampai pandai. Okay, so saya serahkan kepada Cikgu L untuk meneruskan sesi kita. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sebagai host pada hari ini. Okey. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi cikgu. Harap-harap luar sana hendaknya tambah-tambah dengan musim-musim macam ni kita kena kurangkan pergerakan lah. Sama-sama kita insya-Allah tekan. Okay. Untuk pagi ni saya akan kongsikan satu lagi tips and tricks di mana Google Classroom. Okay. So apa yang cikgu-cikgu akan belajar pada hari ini? Kejap saya share screen dulu. Okay. Saya akan sharekan saya punya screen. Okay, so sekarang ni cikgu nampak skrin saya. Alright. Okay, so apa yang cikgu akan belajar adalah, okay. Saya akan bagi base 4 item. Okay, yang pertama adalah berkaitan dengan macam mana nak create ataupun share Google Doc dalam assignment dalam Google Classroom. Lepas tu yang kedua, kolaboratif tugas sama-sama dengan pelajar. Macam mana kita nak share kepada semua dan peminda menggunakan sedikit drawing dalam Google Doc. Okay, kemudian kolaboratif komen bersama dengan pelajar. Okay, so hari ini empat topik yang kecil yang cikgu akan belajar menggunakan Google Doc dalam Google Classroom. Okay, baik. So oleh kerana saya sebenarnya tak dapat lagi ID MOEDL kan. Jadi kalau nak pinjam jadi saya menggunakan akaun Google biasa je. Saya gunakan akaun Google biasa.
saya cuba buat skrin kedua untuk saya melihat apa yang cikgu nampak. Alright, okay. So, ini adalah saya sharekan. Kalau cikgu nak join, cikgu boleh join. Okay. Ini dia punya kelas menggunakan ISA. Okay. Kenapa saya tak gunakan IDMO EDL? Sebab setakat ni saya tak dapat lagi lah sebab baru je trans sekolah. So ID MOEDL tak ada lagi. Jadi saya menggunakan ID biasa dulu. So cikgu boleh join yang dalam ni. Okay, saya kopikan, saya pastekan kat dalam okay, tu kelas kod dia. Dan bila saya lihat peserta dia, okey, setakat ni saya ada tiga cikgu yang ada dalam ni. So cikgu boleh masuk dulu. Nanti boleh dapat bahan di sini. Senang boleh collaborate cikgu as a student dan cikgu tunjuk as sebagai cikgu macam mana nak buat. Akan nampak as a collaborate group. Kita boleh dapat nampak dua view. Cikgu boleh dapat dua view. Daripada skrin saya, cikgu akan dekat di laptop cikgu atau di skrin cikgu akan nampak as a student. So, biasanya teknikal macam ni yang menjadi cabaran dan kekangan pada cikgu kita. Kenapa kadang-kadang mereka kurang nak menggunakan IT tools ni di dalam PDBC mereka. Sebab apabila ada isu teknikal, student tanya, cikgu tak boleh nak jawab. Okay, kerana kadang-kadang dua view saja. So the best way adalah cikgu kena lihat dua view as a teacher dan as a student. So this lebih mudah dan untuk membantu cikgu. Okay. Baik, pergi kepada topik saya yang pertama, iaitu yang inilah. Topik saya yang pertama. Okay. Untuk create. Baik. Saya yakin ramai di kalangan cikgu yang dah tahu macam mana nak create, tapi cuma saya tunjukkan asas dia lah, basic dia. Okay, first and all, pada saya rasa saya tak perlu tunjuk macam mana nak create kelas sebab sebab itu adalah yang basic lah. Okay, so sebagai contoh ini adalah classroom cikgu. So yang step yang pertama macam mana nak create ada di sebagai contoh yang ini cikgu akan ambil create. Okay, cikgu create. Kemudian cikgu buat assignment di sini. Okay, cikgu create assignment. Dan cikgu masukkan lah. Contohnya tadi saya buat tugasan satu. Jawab semua soalan. So cabaran Google Classroom ni untuk yang ini adalah bagi student yang tak boleh membaca kena banyak guide. Okay. Kemudian kita akan create. Okay. Addkan bahan tu biasanya cikgu buat dalam Google Doc. Dalam Google Drive cikgu lah macam dalam. Jadi saya tinggal ambil je lah tugasan satu. Okay. Alright. Jadi kemudian assign. Okay. So ini adalah contoh yang saya dah buat. Saya buang dulu yang ini contoh yang saya dah buat, saya tunjukkan sekali. Okay, tugasan yang kita berikan kepada pelajar. Yang ini saya copy to all student. Okay, copy to all tadi dah. Tadi contohnya ambil pada bahan sini. Kita add. Di sini. Okay.
Yang sini saya bagi student can get a copy. Okay. So semua pelajar dapat kopi tu lah. Jadi apabila pelajar buka tugasan tu, okey, cuba saya melihat cikgu-cikgu semua dapat kan? Okey, semua akan dapat lah tugasan-tugasan tadi. Okey. So bila cikgu dapat tugasan, sebagai contoh saya buka di sini sebagai as a student. Sebagai student saya pun type lah jawapan. Ini saya buka as a student Sebagai contoh, ini paparan pada student. Sebagai contoh, hi, good morning. Good morning David. Okay, sebagai student saya pergi dekat classwork, saya akan nampak tugasan yang diberikan oleh Cikgu L tadi. Okay. So as a student, kita buka assignment tu. Sebagai contoh, yang ni saya dah jawab. Yang macam ni saya dah jawab dah. Tapi cikgu pun boleh try jawab. Nanti kan kemudian cikgu turn in kan kepada saya. Untuk menghantar tugasan tu, pelajar perlu tekan turn in untuk dia submit pada cikgu. Okay, bila dia dah turn in submit kepada cikgu, okay, dalam cikgu punya di sini ni, cikgu akan nampak tugasan yang dibuat oleh pelajar. Sebagai contoh, saya buka seorang pelajar. Ni dah isi dah. Okay. So, cara dia. Okay, saya tunjukkan sekali lagi Macam mana sebagai cikgu. Macam mana sebagai seorang cikgu kita nak melihat student kita punya tugasan. Okay, saya tunjukkan sekali lagi. Sebab ada yang tanya macam mana nak tengok tugasan pelajar. Okay, ini adalah cikgu, paparan cikgu. Cikgu pergi dekat people. Okay. Cikgu boleh tengok student cikgu punya. Contohnya saya ambil student dia nama Muhammad Nizam contohnya. Kita buka di sini, klik, kita akan nampak tugasan yang pelajar tu buat. So kalau nak tekan view sini. Jadi kita nampaklah tugasan yang dibuat oleh pelajar bernama Muhammad Nizam. Okay. So sebagai cikgu kita bagilah markah kat sini. Kalau kita nak tanda dan sebagainya, kita boleh berikan markah kat sini. Kalau kita nak berikan info ataupun nak maklumkan kepada dia, contohnya tahniah. Ataupun sila berikan jawapan yang betul dan sebagainya, contoh. Okay. So, student akan nampak apa yang cikgu komen. Oh, ada yang minta kod kelas Okey, kejap. Ada yang minta kod kelas. Kita copy balik sekali lagi. QUEN2Z. Okay, terima kasih Cikgu Izzat. Cikgu Izzat dah tolong respon juga dalam tu. Okay. So ini adalah aktiviti pertama yang cukup simple yang cikgu boleh buat, yang basically orang biasa dah buat dah ni. Okay. Tugasan yang paling simple iaitu kita bagi tugasan melalui Google Doc. Okay. Ni yang sangat-sangat simple. Tetapi sebenarnya ini membantu kita. Contohnya nak dapat maklumat murid ataupun nak menjawab soalan dan sebagainya. Okay. Cukup-cukup mudah. Okay. So, alhamdulillah kita dah ada ramai student kat sini. Okay. So, cikgu. Cuba hantar dekat Cikgu Zarin dah submit jawapan. Okay. Saya tunjuk. Saya cari sebagai contoh Cikgu Zarin. Okay. Cikgu Zarin Yusof dia kata dia hantar.
And then kita pun buka, dia pun dah jawab done. Okay, sebagai contoh di sini kita pun bagilah markah grade dia. Contoh kita lihat jawapan pelajar tu. Okay, kita dah tandakan. Okay, sebagai contoh semua jawab betul, saya letaklah 100. So, saya pun return kan. Bila dah return, barulah markah dekat grading tu keluar. Okay, kadang-kadang ada yang tanya macam kenapa tak keluar markah. Okay, sebab cikgu tak return tugasan tu. Dia ingatkan return tu hantar semula kepada pelajar. Okay. Dan benda lama juga return ni sebenarnya kita boleh hantar semula kepada pelajar dan pelajar boleh jawab semula. Okay. So kita lihat pelajar yang seterusnya. Kelas pelajar yang seterusnya. Cikgu Wong, kita tengok student nama Wong ni. Dia pun dah submit. Okay, contoh. Ini contoh je lah kita bagi. Oh, cikgu tak jawab lagi Okay, contoh tak jawab ni kita bagi contoh lah. Dia jawab sikit je. Kita bagi 50 dan kita return. Cikgu tengok. Macam mana paparan dia tunjukkan pada, okay, dah selesai. Macam mana dia menunjukkan pada paparan grade pelajar tu. Okay, so ini adalah grade pelajar. Okay. So average dia adalah sebab ada pelajar yang ada seorang tak dapat full mark. Okay, ada yang dapat 80 ni contohnya. So kat situ cikgu boleh lihat markah student yang mana yang dah tanda, mana yang belum. Okay. Okay, go. So itu tugasan yang pertama. Okay, nak masuk guna address email boleh tak? Tak boleh. Ada yang tanya tak boleh sebab IDMOE dia district hanya untuk domain dia saja. Okay, IDMOE hanya district untuk domain dia saja. Minta maaf cikgu sebab saya tak ada lagi IDMOE DL. Nak pinjam orang punya pun tak bercantik lah sebab dia akan keluar gambar orang lain, nama orang lain. So saya prefer untuk yang guna Gmail biasa. Okay. Sebab ada yang tanya, ada yang pegawai tanya macam diorang tak ada ID, macam mana diorang join. So itulah salah satu sebab kenapa saya gunakan ID email yang biasa, tak menggunakan ID MOEDL. Okay. Okay, go. So kita pergi step yang kedua iaitu kolaboratif bersama dengan pelajar. Okay, kalau tadi pelajar jawab salah je. So cara yang kedua macam mana nak kolaboratif bersama dengan pelajar. Okay. Macam mana nak kolaboratif bersama dengan pelajar. Okay. So sebagai contoh kita bagi tugasan nak semak ejaan dan sebagainya. Okay, saya create pula tugasan yang kedua. Okay. Tugasan 2. Okay. Semak ejaan dan semak ejaan yang betul. Okay. Jadi bila saya buka di sini, bahan ni sebenarnya kita kena create. Kita kena create dulu. Okay. Kalau contohlah kalau cikgu tak ada, masa terdesak ni cikgu tak ada. Sebenarnya cikgu boleh create lah. Cikgu boleh create yang satu untuk cikgu buat. Okay. Kalau tidak, cikgu gunakan, cikgu masukkan daripada, sebagai contoh saya dah buat satu contoh. Okay.
Oh, saya buat tugasan 3 yang tak pernah saya rename balik. Okey, untuk yang ini. Okey, jadi saya akan make a copy for each student. Sebab ini adalah untuk pelajar melihat semakan ejaan. Okey. Make a copy for each student. Okey. Lepas tu, cikgu nak adjust masa pun boleh lah. Contohnya nak bagi dia date. Sampai bila? Sampai 31 Mac ni kan? Okey. Dia tak nak bagi kepada Azlin. Cikgu boleh untick kepada pelajar-pelajar yang cikgu tak nak share tugasan-tugasan ni. Contohnya tugasan yang sangat senang ataupun cikgu nak bagi tugasan yang susah, cikgu boleh pilih saja. Contohnya tugasan ni yang mencabar, cikgu boleh bagi pelajar-pelajar yang terpilih saja. So kalau kelas tu dia ada pelbagai level, so ni adalah salah satu kaedah yang boleh cikgu gunakan. Maknanya tak semua student dapat tugasan tu. Okay? Untuk hari ni saya bagi pada semua dulu. Okay, so saya pun assign. So bila saya assign, dia lebih kurang macam tadi cikgu menjawab soalan. Okay, so untuk kita kolaboratif dengan pelajar adalah kita tugasan yang pelajar dah jawab tu, kita akan komen. Sekarang ni ada 75 student. So daripada tugasan ni kita minta pelajar melihat dari segi kesalahan ejaan. Okey, kesalahan ejaan. Okey, so pelajar pun semak kat mana salah eja, dia pun contohnya sebagai yang ini. Okey, contoh dia sebagai yang ini, dia pun letak di sini, komen, dia pun letaklah activity. Okey. Biasanya orang hanya akan melihat komen. Komen sebenarnya boleh dijadikan juga sebagai jawapan. Komen juga boleh digunakan sebagai jawapan ataupun okey, line putus-putus minta maaf. Saya cuba buat slow-slow sikit. Setakat ni line macam mana? Okey tak? Saya tunggu respon daripada jawapan cikgu daripada YouTube ni. Saya akan lihat. Line putus-putus. Nampak? Line putus-putus Okay, so macam mana? Sekarang ni dah okey Alright, ada yang lain okey, ada yang putus-putus. So sebenarnya inilah salah satu cabaran kita lah. Kadang-kadang line okey, kadang-kadang line putus. Okey, so ini pelajar masih lagi menjawab seperti mana macam aktiviti yang pertama. Okey, saya nak cuba bagi salah satu kaedah kalau semua pelajar jawab. Okey, saya letak dekat mesej depan. Jom sama menjawab. Okey, saya letakkan yang ini, kejap. Pastikan tugasan yang ni kita semua orang boleh jawab. Okey, pergi dekat advance. Okey, yang ini saya nak bagi kepada semua. Can edit. Okay, can edit. Okay, pergi balik dekat depan situ. Jom sama-sama menjawab. Semak ejaan yang salah. Okay, so saya bagi link. Ini cara yang paling senang ni. Okay.
Ini cara-cara yang paling senang. Terus dia dekat stream page depan ni kita terus boleh bagi tugasan. Okay, sebagai contoh. Saya share. So cikgu klik yang ni. Okay. As a student, anda klik yang ini. Ini saya copy link. Dan saya buka contoh saya sebagai pelajar. Bila saya klik as a pelajar tu, dia akan nampak yang ni. So di sini, sebagai pelajar dan cikgu, anda akan nampak ramai orang yang ada dalam ni. Okay, pelajar tu akan jawab. So, kita bagi arahan lah. Dia highlight, kemudian semak ejaan dan sebagainya. Okay, sebagai contoh, yang ini. So, saya sedang melihat, cikgu-cikgu sedang melihat ramai pelajar-pelajar yang masuk dalam ni dan mereka edit ejaan. Okay, contohnya, saya cari, saya buat kesalahan ejaan lah. Jadi student pun carilah kat mana nak kena betulkan. Cikgu Rino ni. Okay. So ini kita berkolaboratif dengan pelajar. Nampak tak? Kita boleh nampak semua pelajar punya ni. Saya screenshot. B mesti huruf besar, nampak? So ini pelajar sedang berkolaboratif. Okay. Sekejap saya nak save tu kat sini. Sekejap maju Okay, kalau dilihat di sini nampak tak? Masing-masing berebut nak menjawab kan? Ada yang highlight dan sebagainya. So ni macam mana kita nak berkolaboratif? So ni berkolaboratif secara teks. Nanti untuk task yang ketiga, kita cuba lihat bagaimana nak berkolaboratif dengan drawing pula. Kita buat mind map. Kita suruh pelajar buat mind map menggunakan Google Doc. Biasanya banyak dengan PowerPoint kan? So boleh tak kalau saya nak melihat komen-komen di sini, jawapan dia? Cikgu L. Okay, sebagai contoh. Ya. Bagi link dekat private chat, link dokumen ni, bagi peluang orang yang tak masuk tu nak masuk, yang tak boleh masuk classroom tadi tu. Bagi private? Dekat StreamYard punya private link dokumen. So Kak Nomi boleh paste dekat link dokumen ni. Okay. Dekat YouTube. Alright. Okay. Di sini StreamYard, private StreamYard Okay, saya dah share dekat situ dah. So ini salah satu kaedah. Okay. Contohnya cikgu nak respon. Sekejap saya sebagai cikgu. Saya pun nak respon kat sini. Betul. Okay, capital letter. Cikgu boleh respon. So maknanya ini kelebihannya kalau kita tak berada di sekolah, sedang mesyuarat, sedang berkursus. So pelajar kita di sekolah pun sebenarnya boleh lagi belajar sama dengan kita. Contoh sebagai sekarang ni tengah musim COVID-19. Okay. Ini sebagai satu contoh ni. Ini contoh saya bersama dengan cikgu. Tapi kalau cikgu di luar sana bersama dengan pelajar, so inilah kaedah yang boleh dibuat. Kod lah kalau ada sekolah yang dah advance, dia masa cuti sekolah ni, dia setkan jadual. Okay, dia blast kepada semua pelajar ataupun ada page sekolah ke, dia blast untuk makluman pelajar dan parent. Okay, untuk sesi hari ni contohnya 22 hari bulan, pukul 10, belajar Bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Liza. Okay, lepas tu pukul 12 sampai pukul 1, belajar matematik bersama dengan Cikgu Khairul contohnya.
So sebenarnya melalui Google Classroom ni boleh berlakunya PDPC walaupun kita tidak berada di sekolah. Jadi ini salah satu kelebihan lah. Okay. Macam mana pula kalau student tu tak ada, mungkin boleh collaborate. Okay. Dia boleh share dengan parents dia, buat macam mana nak komen. Macam mana nak komen. Okay, highlight. Macam mana nak komen Okey, ada yang tanya macam mana nak komen. Okey, cara nak komen sebagai contohnya nak perbetulkan. Di sinilah contohnya saya ambil satu ni maklumat. Okey, contoh ini salah ejaan. Cikgu highlight di sini. Nampak tak? Dia keluar plus di sini. Apabila kita highlight perkataan tu, dia akan keluar plus. Cikgu tekan add comment. Cikgu type je jawapan. Maklumat. Maklumat. Dan cikgu tekan komen. So sebenarnya cikgu dah jawab. Jadi di situ saya nampak lah. Kalau saya pergi kat sini, saya boleh tahu siapa yang jawab. Nampak tak? Mengurangkan. Okay. Ni dia ubah sendiri. Bagus lah ni. So cikgu kreatif sebenarnya. Kalau macam ni saya klik, saya boleh tahu mana satu jawapannya. Kalau di sini, ini dia hanya highlight ni. Cikgu tak komen di sini. Nampak tak? Bila saya klik sini, kalau cikgu perasan, ini perkataan ni hanya di highlight oleh pelajar. Dia tak jawab. So tak nampak lah dari situ. Okay. Kalau macam ni sekadar highlight. Ni tidak menjawab. Kalau dia menjawab, ni sebagai contoh. Kalau dia menjawab, kita klik dekat perkataan menjawab di sini, perkataan di sini, dia akan keluar. Testing. Nampak tak? Pelajar-pelajar ni dia testing. Syahrizan ni jawab testing. Berikan jawapan. So saya minta pelajar tu berikan jawapan. So sebab jawapan dia adalah testing. Bukan jawapan. Okay. So ni macam mana cikgu nak menggunakan Google Doc untuk buat collaboration bersama dengan pelajar. Okay, nak tahu macam ni. Nampak tak? Yang ini sekadar highlight saja. Dia sepatutnya bila tekan sini, saya akan nampak keluar yang ini. Okay, so contohnya saya ambil yang lain Contohnya belajar di sini. Klik belajar, nampak tak? Boncing, dia jawab tak sempat. Okay, tapi sebenarnya bukan tak sempat. Dia kena tulis jawapan di sini, belajar. Jadi bila saya klik di sini, saya akan nampaklah contohnya yang lain. Nampak tak? Sudah. Bukan sudah. Berusaha. Type jawapan berusaha. Bukan jawab sudah. So benda-benda macam ni yang kita kena train pelajar kita. Kali pertama memang agak sukar. Tapi bila dah lama-lama, cikgu akan mudahlah. Contoh ni macam mana nak komen. Ni dah komen dah ni. Okay. Berikan jawapan. Okay, So ini salah satu kaedah yang cikgu boleh gunakan untuk kolaboratif bersama dengan pelajar. Menggunakan teks. Sangat-sangat simple. Cikgu boleh copy paste je daripada mana-mana. Daripada contohnya cikgu nak ambil daripada, saya ambil contoh lah, Wikipedia. Contohnya berkaitan dengan peribahasa. Okay. Sebagai contoh mudah je. Cikgu ambil je daripada dalam ni. Mana-mana teks. Okay. Ataupun karangan lah. Kita ambil karangan. Karangan bahasa Melayu. Okay. Karangan bahasa Melayu. Okay. Isu karangan bahasa Melayu ni biasanya cikgu dapat dalam bentuk teks. Macam ni kan. Ni ilmu yang lain ni sebenarnya ni. Ilmu yang menggunakan macam mana nak futuristic note. Okay. Sebagai contoh yang ini, cikgu nak type balik kan susah kan. Kalau macam saya senang je. Saya save dokumen ni. Okay. Contoh karangan Contoh karangan. Saya save dalam contoh karangan. Macam mana saya nak dapatkan teks ni? Saya malah nak type. Tak sempat dah. 5 minit lagi nak masuk kelas contohnya. So, saya cuma pergi dekat saya punya Google Keep. Okay. Google Keep. Ni sebenarnya Google Keep sangat bagus. Kalau dalam Google Doc memang sangat-sangat bagus.
Okay. Cikgu pergi dekat image. Saya masukkan image yang tadi stop. Contoh karangan. So macam mana Google punya apps ni, dia support each other. Okay. Sebagai contoh ni, saya malas nak type ni. Banyak sangat saya malas nak type. So saya pergi ke 3 titik. Saya grab image text. Dan saya pun highlight, saya copy. Bila saya copy, saya pergi balik dekat tugasan ni. Okay, contohnya saya nak tambah lagi yang bawah. Tambah lagi yang bawah, page 2. Saya paste. Nampak tak? Yang ni, buanglah dia punya highlight dia. Non-highlight. Font ni, hitamkan. Nampak tak? So, ini salah satu cara lah yang boleh cikgu gunakan. Kalau yang macam ni, tugasan kedua pula, kalau contoh, cikgu dah habis dah jawab tadi. Okey, kalau dah habis jawab, okey. Contoh kalau dah habis jawab, cikgu boleh je bagi tahu student, okey, tugasan yang seterusnya. Terus je sambung. Yang ini contohnya cari perkataan kata nama. So minta pelajar highlightkan. Perkataan kata nama. Ada. Okay. Nampak tak? Google tolong je. Suggestion. Highlightkan. Okay, so nampak je macam mana nak collaboration dengan pelajar. So nak cara paling mudah, cikgu ambil je dalam banyak-banyak teks tu terlebih dahulu. Cikgu standby je dalam cikgu punya Google Drive. Latihan-latihan tu. Tak sempat orang lain dah betulkan. Okay, so ini kalau kita nak collaboration ramai, dia macam itulah. Dia ada yang berbuat, ada yang sempat, ada yang tak sempat. Kan? So di sini kalau kita sebenarnya boleh buat cabaran kepada pelajar. So kita lihat siapa punya komen yang paling banyak kat situ. Contohnya klik di sini. Kita boleh tahulah siapa punya yang paling banyak respon. Okay. So dah nampak dah warna-warni. So dia menjadi menarik cikgu punya tugasan ni. Daripada as a simple. Okay. Okay, ada yang tanya. Kalau daripada contohnya dah ada banyak karangan dalam Word contohnya kan, Word di laptop. Sebenarnya tak ada masalah je. Kalau cikgu dah ada bahan tu di laptop, cikgu upload je lah dalam Google Drive. Cikgu upload saja dalam Google Drive cikgu. So, terus je boleh guna. Okay. Yang penting dia ada dalam Google Drive. Kalau nak online ni. Contoh cikgu ada koleksi, banyak koleksi karangan. Kalau dalam PDF, cikgu convert dah. Dengan kaedah cara yang saya tunjukkan tadi, cikgu convert dulu. So far saya dapat lihat lain agak gabung tapi lancar. So fokus pada pengajar GUL. Okey. Tersekat-sekat tunggu ulang tayang lah. Thank you. Tekan 3 titik di atas. Bucu kanan resolusi. Kalau gambar tak jelas. So far Cikgu L okey. Itu yang dekat YouTube tu nanti tak apa, Cikgu L teruskan saja. So far kat Nomi punya line I can clear tengok dengan cantik lah. Dengan line pun okey. Kabur sikit tu okey tapi still can see. So nanti L masukkan link juga dekat StreamYard ni untuk drawing nanti, okey? Kita boleh share dengan cikgu-cikgu juga. Okay. Teruskan. Okay. So kita lihat
yang ketiga pula, tugasan yang ketiga. Okay, tugasan yang ketiga dalam ni, kalau cikgu lihat tugasan yang ketiga, saya create untuk tugasan ketiga. Yang saya bagi tahu tadi, collaboration dengan pelajar. Okay, tugasan ketiga, macam mana nak buat peta minda dalam drawing, dalam Google Doc. Drawing ni bukan di luar, dia dalam Google Doc semua. Okay, so macam mana nak buat? Saya tunjukkan cikgu sebagai contoh macam nak create dulu. Okay, saya create daripada basic lah. Okay, saya akan create daripada basic. Contohnya saya create di sini. Nak bagi juga material lah. Untuk material untuk cikgu create. Peta minda. Okay. Okay, peta minda kata nama. Okay, so sebagai cikgu, ni cikgu nak create dulu ni sebelum bagi tugasan kepada pelajar. Cikgu nak create. So macam mana nak create dalam Google Doc ni? So kalau nak buat peta minda, biasanya orang akan tanya macam mana nak insert shape. Betul tak? Kalau lihat di sini, mana shape? Tak ada shape. Maksud saya, apa yang cikgu nak buat ni? Contohnya, ni contoh. Saya tunjuk yang dah siap ni, contoh ni. Okey, yang ni. Ni ada yang dah jawab dah. Dapat tugasan tu, ada yang jawab. So, okey, macam mana nak buat shape ni? Okey. Macam mana nak buat shape ni? Nanti saya share link ni lah. Macam mana nak buat shape ni? Shape ni. Macam mana nak buat? Okey. Okey, cara dia sangat mudah. Cikgu pergi dekat insert. Okey. Cikgu pergi dekat drawing. And then cikgu klik pada new. Okey, tunggu sekejap. Okey, di sini. Kalau kat sini cikgu nampak tak ini shape. Okey. Cikgu klik yang button shape ni. So cikgu boleh pilih yang mana cikgu nak buat. Contohnya saya nak buat bentuk lain pula. Saya create. Okey. So saya boleh ubah dia punya background nak jadikan warna orange. Line dia nak jadi warna lain, contohnya warna biru. Okey. Dia punya width line dia nak bagi supaya nampak. Ni cara dia. So text dia macam mana? Kliklah text box. Okey. Cikgu klik text box and then tekan je di sini. Cikgu boleh type kata nama. Okey. Dan dari segi font macam biasalah cikgu boleh ubah. Kalau cikgu nak ubah. Dari segi size font dan sebagainya, cikgu boleh ubah. Okey. Kalau dah selesai, cikgu save and close. Once cikgu save and close, awal dia orang kolaboratif ni. Ambil dah link ni, kolaboratif. Sekejap mana? Okey, dia ni ni sebagai contoh. Cikgu perasan kalau cikgu nak drag tak boleh kan? Mana? Nak drag tak boleh. So macam mana cara nak dia boleh alihkan ni? Cikgu pergi dekat break text. Okey, cikgu klik kat cikgu punya box ni. Cikgu break text. So bila break text, so dia boleh alih ke mana-mana yang cikgu suka. Marah. Saya buang ni. Cikgu boleh tarik ke mana-mana saja yang cikgu suka. Okay. With text. Nampak tak? Position on page. So yang ini, dia boleh berubah ke mana saja yang cikgu nak. Contoh yang macam benda-benda lain ni, kenapa dia lari? Sebab, nampak tak? Dia berada pada inline. Sebab tu dia lari, dia tak boleh nak bergerak ikut suka yang kita nak. Nampak tak? Dia hanya bergerak inline saja. Pada garisan dia saja dia bergerak. Okay? Okay, so ni saya cuba sharekan. Cikgu cuba buat petak kata nama ni. Cikgu cuba buat Saya sharekan pada cikgu link ni.
tugasan 3 peta minda. Okay. So saya dah sharekan link untuk tugasan 3. Okay, jadi saya nak lihatlah apa yang cikgu sedang buat. Okay, tugasan 3 tadi. Sorry, peta minda tadi. Tugasan 3 adalah peta minda. Mana tadi? Okay, sorry. Ni. Just stay home, duduk kat rumah. Ya, musim COVID ni just stay at home. So nampak tak? Kreatif. Okay, so macam mana nak masukkan shape-shape yang lain pula yang macam ni? Cara yang sama juga. Okay, cara yang sama juga. Cikgu pergi dekat insert. Cikgu pergi dekat drawing. New drawing. Kemudian ni line. Okay. Cikgu klik dekat line. Cikgu nak pilih line yang macam mana? Yang ada curve ke ataupun line yang buat sendiri. Contohnya ini line yang buat sendiri. Okay. Line yang cikgu buat sendiri. Aku buat sendiri. Kalau macam ni terbalik kan? Yang ni. Okay. Nampak tak? Kemudian cikgu. Okay, warna nak ubah. Cikgu nak pakai warna merah contoh. Kalau dah selesai, putus-putus. Cikgu boleh pilih mana yang cikgu. Okay, kemudian save. Okay. Bila dah masuk, dia hanya line ni je. Macam biasa, break. Cikgu kena break ni lah. Okay. Break text atau line ni sebenarnya untuk kita boleh fix position on page. So dia boleh ubah ke mana-mana. Okay. Okay, nampak yuk? Ni macam-macam dia try drawing ni. Okay, macam-macam cikgu tengah try drawing. Cikgu Bom tengah alihkan tu. Okay. So ini salah satu kaedah yang boleh cikgu buat menggunakan Google Doc, iaitu buat peta minda dengan drawing. Okay. Dengan drawing. Contoh cikgu dah ada dalam dalam dokumen, boleh upload pun boleh guna juga, tak ada masalah. Okay. Okay cikgu So saya cuba tengok di sini. Alright. Okay, tugasan 3. Ni masing-masing tengah edit ni. Saya cuba tengok tugasan yang lain tadi. Ada yang tengah buat. Ni tugasan 2 tadi. Tugasan 2. No, ada yang buat dalam ni terus. Ada yang buat dalam ni dah. Okay. So, dari segi konsep saya nampak cikgu dah mula faham. Dari segi konsep saya dah nampak dah. Cikgu dah mula faham macam mana nak menggunakan tugasan 2 dan tugasan 3, tugasan 1 yang sangat-sangat mudah. Okay. So, cikgu boleh try selepas ni lah. Kalau tak boleh dengan student hari ni, try dengan anak dulu. Cikgu dulu. Ada di sekolah. Okay. Contohnya nak buat tugasan buku tugasan sekolah ke, kertas kerja ke, sama-sama nak edit pun boleh lah. Boleh buat kaedah ni. Jadi tak adalah cikgu kena buat kerja seorang-seorang. Kan? Create satu Google Classroom untuk tugasan koko ke, akademik ke. Lepas tu share je lah file-file dalam tu dan berikan tugasan kepada rakan-rakan cikgu yang lain untuk tugasan kelab dan persatuan cikgu. Okey. Kenapa tak boleh akses?
Okey, dah boleh dah. Sekejap peta minda punya. Jom buat peta minda. Okey. So, dah selesai yang ketiga. Okey, finally yang terakhir. Collaborative comment. Okey, collaborative comment ni kan dah tadi kolaborasi yang mana cikgu dah respon dah dalam ni. Dan tugasan 2, okey, ni untuk jawapan. Dalam peta minda pun sebenarnya. Okey. Okey, tugasan 4 ni tadi, yang tadi komen tadi lah dia lebih kurang macam ni juga. Ni komen untuk jawapan, kolaboratif untuk jawapan. Tapi yang tugasan yang keempat ni, untuk kolaboratif komen ni tadi, okey, yang macam ni. Apabila masing-masing cuba respon. Okey. Saya tengok baca pada soalan. Semua seronok melukis. Sangat bantu. Thank you, akan cuba. Ya. Okey. Boleh tengok ulang tayang selepas ni. Dah habis sesi ni, cikgu boleh tengok ulang tayang. Okey. Baik, okey. Saya sharekan balik tadi. Ada yang tanya macam mana nak menggunakan, nak copy balik karangan ni. Okey, nak copy balik karangan ni Okey. Kejap, saya kongsikan. Untuk copy karangan, sekejap saya buat ketiga salin, convert perkataan dari image teks atau PDF. Okey. Macam mana cara dia? Yang pertama adalah cikgu perlu ada Google Keep account. Dekat telefon pun ada. Kedua, screenshot bahan tersebut. Tiga, muat naik gambar pada Google Keep. Kemudian yang keempat, grab image text. Okey, saya tunjuk sekali lagi macam mana nak buat benda ni, yang ini. Okey, pertama sekali cikgu cari dulu contoh-contoh yang mana cikgu nak guna. Ni yang saya gunakan tadi Okey, contoh saya ambil yang lain Contohnya ini, karangan ni. Okey, karangan biografi. Contohlah, ni contoh kepentingan belajar kumpulan. Okey, sebagai contoh ni. Ini dalam bentuk karangan. Cikgu nak salin balik. Ya Allah, hai. Ambil masa, okey. Cara dia, cikgu save dulu. Save as image. Okey. Karangan 3 contohnya. Cikgu save image dulu dekat PC cikgu. Lepas tu, cikgu cikgu pergi kat Google. Kat Google ni, cikgu type Google Keep. Cikgu type Google Keep yang pertama sekali ni. Yang pertama sekali ni, cikgu klik di sini. Kalau belum masuk, cikgu biasanya akaun cikgu dah sign in dah kan. Ni contoh saya dah sign in akaun saya. Okey, cikgu pergi tekan button di sini. Masukkan image. Cari image tadi, karangan 3. Cikgu open. Okey, bila dah open yang di sini, cikgu nampak 3 titik di bawah. Cikgu tekan 3 titik yang more ni. Cikgu nampak tak grade image text? Cikgu klik grade image text, terus automatik diubah kepada teks. Nampak? Cikgu pun copy
Macam saya biasanya saya akan paste dekat notepad dulu supaya nak buang dia punya warna, dia punya jenis font dan sebagainya. Saya paste dekat notepad dulu, barulah saya copy semula dan saya buka dekat saya punya mana-mana lah. Contohnya cikgu buka dekat cikgu punya Word. Tak, sekarang kita online kan Google Doc kan. Okey, buka dekat Google Doc. Saya create new. Create Google Doc yang baru. Dalam folder tugasan saya tu. Ini saya buat tadi tajuk dia apa? Karangan 3 Karangan 3. Dan saya right click dan saya paste. Sorry. Ctrl V, paste kan tadi. Nampak tak? So, dah boleh lah kita ubah sesuai. Masa ni kita ubahlah. Ubah sikit-sikit. Jadi, dah tak perlu dah untuk saya salin semula satu persatu. Ni kalau student dapat ilmu ni memang sekejap je lah. Budak-budak dapat ilmu ni karangan tu memang cepat je dia jawab. Tapi as a cikgu kita ada cara. Macam mana nak tahu bahawa dia buat sendiri ke, tak ada meniru ke. Lepas tu bagilah kertas kajang, suruh dia jawab. Dalam kertas kajang kalau dia boleh betul jawab memang betul dia buat. Dia tidak hanya copy paste saja. Okey. Sudah siap. Satu karangan. Okey. Dah tak payah nak pening-pening nak type dah. Kalau cikgu laju type tak apa. Kalau macam saya type lambat, saya gunakan kaedah ni. Okey. So cara dia macam mana? Saya katakan tadi lah. Okey. So nak paste dekat Word pun boleh, PowerPoint, Excel semua boleh. As long as cikgu dah dapat teks ni, cikgu paste je lah kat mana-mana. Okey. Dan yang paling penting adalah apps ni lah. Apps Google Keep ni. Okey. Apps Google Keep. Apps ni lah. Ni Google Keep ni. Cikgu nampak account ni. Yang inilah yang saya gunakan untuk convert teks tu. Okay, go. Okay. So, saya rasa sampai situ perkongsian saya pada hari ini, iaitu 4 perkara. Cikgu boleh create Google Doc sebagai assignment dalam Google Classroom, kolaboratif bersama dengan pelajar. Cikgu boleh buat peta minda dalam Google Doc menggunakan drawing, dan cikgu boleh berkolaboratif komen bersama dengan pelajar. Dan yang tambahan tadi, ada tambahan satu adalah Google Keep. Cikgu dapat 5 hari. Okay, saya serahkan kembali pada Kak Naum. Okey, terima kasih Cikgu L. Sebenarnya banyak yang Cikgu L hari ni kongsi dengan kita ekstra. Saya kira macam ni lah, kalau orang yang biasa suka kongsi dengan orang, dia takkan berhenti kongsi dengan satu tajuk. So speaker dia memang akan ada extra bonus pada semua ya. So terima kasih Cikgu MK. So saya Cikgu L. So kita simpulkan kat sini tadi Cikgu L tunjuk bagaimana powerful of Google Doc. Boleh diadaptasikan dalam Google Classroom, boleh digunakan untuk pelbagai cara bergantung kepada planning cikgu. So that's why IT ni sebenarnya adalah tools kan. Tools mana bila kita pandai guna pun tak semestinya kita pandai adaptasikan dia dengan PDP. So di situlah mana kerja kita sebagai cikgu guna teknologi tools ni untuk diadaptasikan dengan PDP. So planning tu sangat penting, betul tak Cikgu L? Betul-betul. So kalau macam kita ada satu tugasan dan pengalaman. Betul. Bila kita ada satu tugasan tu kita fikir macam mana kita nak guna. Adakah kita perlu guna satu orang satu dokumen? Adakah kita perlu guna kolaborasi? Adakah kita perlu bagi dia komen saja? Sebab semua Google dah sediakan kan? Cuma kita sebagai guru kena tahu apa tujuan kita buat latihan tu. Betul tak? So saya sangat suka bila Cikgu L tunjuk drawing tadi. That's salah satu daripada elemen yang sangat-sangat bermanfaat. So saya nak kongsi satu dekat sini sekejap. Tengok saya punya screen tadi sambil Cikgu buat tu. Saya pun menyibuk lah sebab saya antara favourite saya adalah drawing tu. Okay.
drawing. Dulu kan dia ada compartment yang berbeza Google Drawing. Sekarang dia dah combine dalam doc kan. Yes, So yes. yang ini yang saya buat. Saya share kat sini saya punya. Saya nak tunjuk sikit lah belagak kat Boleh. sini. Okay. Tak apa, kita sama-sama belajar. Okay, satu kalau tengok yang saya buat ni kan, saya nak share dengan korang. Kenapa best gila Google Drawing ni? Kan? So satu dia adalah apabila kita nak buat, contoh saya buat peta minda ni kan, kita buat benda ni. So kata kalau saya nak gerakkan bulatan ni, bila saya gerakkan dia ke bawah, nampak tak arrow tu bergerak? Ya betul. So kita tak payah buat kerja banyak kali, tapi dengan syarat waktu kita nak lukis bulat tu, kita kena pastikan susunan dia duduk. Contoh kan, kalau saya letak bulat satu kat sini, saya letak bulat ni, kalau kita klik sekali dia akan sama besar je semua kan. So bila kita nak buat garisan, macam kita nak buat arrow, kita nampak tak dekat ni ada dot purple tu kan. Make sure kita lukis dekat dot purple tu. Tu yang antara benda sangat saya suka. So bila kita guna, contohnya saya buat kat dot purple tu kan, kita bawa pergi kat objek sini terus ada dot purple lagi. So ini maknanya dia attach to this. So kalau kita gerakkan kita punya bulatan ni, kan, dia memang gerak, betul tak? So dia gerak dengan arrow sekali, tu yang antara benda yang saya rasa wow, amazing benda ni. So tak penat buat kerja, tapi kalau dia lari macam ni, dia tak duduk betul-betul. So make sure dia duduk dekat bulatan tu, yang purple, connect to the right purple. So tu antara, nampak tak? Okay. Best gila kan? So kalau nak buat, that's why orang kata bukanlah pandai IT sangat, tapi teknologi ni bagi kita jadi hebat. Nampak macam wow, best gila kan? Lepas tu bila kita gerakkan bulatan ni ke bulatan kita nak tengok jarak, dia dah ukurkan untuk kita, right? Tak payah pakai pembaris. Nampak tak? Nampak tak? Ruangan sama besar. Latest punya memang semua ada macam ni. Kan? Best gila. So itu antara benda yang cikgu-cikgu kalau kata seni tak boleh pakai teknologi, so explore lah benda ni. Sebab saya dulu kalau nak cerita pengalaman cikgu kan, kita rasa dulu kita pernah bagi budak buat kan, buat taman. Memang best. Buat taman guna drawing tu, betul tak? So itu adalah antara benda. So thank you so much hari ni Cikgu Els. Terima kasih. Atas yes, thank you sebab sudi berkongsi dengan semua cikgu-cikgu. Semoga bermanfaat kepada semua cikgu lah hari ni ya. InsyaAllah. Okay, untuk viewers kita yang ada di luar sana, terima kasih. So kalau tertinggal boleh follow Rumah Kod punya Facebook atau boleh juga subscribe supaya tak tertinggal dekat Rumah Kod punya YouTube. Okay, untuk sebelum saya tamat, saya tunjuk sikit view dekat sini untuk share screen. Sekejap. Share screen YouTube. Untuk yang masih lagi bertanya-tanya macam mana nak tengok lagi, nanti Cikgu Yasir akan letakkan dekat kita punya Rumah Kod. Tapi selain tu boleh juga tengok dekat Rumah Kod punya YouTube. Okay, di sini kalau tengok ni Rumah Kod punya YouTube, kita ada LOL 1 daripada Stephanie, LOL 2, LOL 3 dan kita ada LOL 4 ni lah nanti. Okay, so boleh rujuk. Yang sedang live sekarang, live now. So boleh rujuk dan jangan lupa subscribe ya. Bila dah view, for example dah view macam ni, okay, jangan lupa ada button subscribe dekat bawah ni, dan subscribe. Yes, ada dan tanda loceng. Dan boleh subscribe lah kita punya webpage. So saya rasa untuk kita hari ni sharp 1 jam bersama setengah jam belakang tabir. So, semua orang boleh teknikal biasa tu. Kan? Alhamdulillah sangat gembira apabila sepanjang live ni tak ada putus Cikgu El. Ada sikit-sikit tu I think okay. Amazing. Okay. So thank you. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi the next session. Okay. Bye. Okay, bye. Salam.